Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan mulakan tajuk baru ya, chapter 3 algebraic formula. So in this chapter, your learning standard here, write a formula based on a situation. Okey, apa dia algebraic formula ni? Okey, algebraic expression is a combination of two or more algebraic terms. The algebraic formula combines an algebraic expression using addition, subtraction, multiplication or division and is written in the form of an equation. So, kita akan guna ke semua operasi asas matematik ini dan juga simbol equation untuk menentukan algebraic formula. Contoh berdasarkan situasi yang pertama ini. Okey, Suzy ni dia jual dua jenis kek. Okey, satu chocolate cake, satu lagi cheese cake. Okey, chocolate cake harganya RM3, manakala cheese cake harganya dua kali ganda chocolate cake. So, 2 multiply RM3. So, kita dapatlah RM6 untuk cheese cake. Okay, now in conjunction with the opening of a new branch, she gave 10% discount for all cake. So, setiap kek ni dia tolak 10%. Okay. Daripada apa? Daripada harga RM3 itulah. Tolak 10%. Okay, now determine the formula to calculate the selling price of the cake if M slice of chocolate cake. So, chocolate cake kita guna kita guna apa? Variable M. Manakala cheesecake dia guna N slice. So, kita guna variable N untuk cheesecake. Okay, so macam mana nak kira? Macam mana nak tulis formula? Dan di sini kita tengok tips ya. A variable in a formula can be represented by letters A to Z. Example 1, M and N represent variables. Z written on the left is known as subject of formula. Okay, apa maksud dia? Apa maksud dia? Subjek formula Z. Z ni apa? Apa dia tanya? Determine the formula cake selling price. Maksudnya harga yang dijual untuk chocolate cake dengan cheesecake lah. Kalau cake 3M. 3M. Kalau cheesecake RM6 dengan N. So 6N. Jumlah dia. Tapi dia kurangkan 10%. Maksudnya, setiap daripada chocolate cake dengan cheesecake ni, dia kita darab dengan 90%. That's mean 3M multiply 90%, 6N multiply 90%. So, kita dapatlah 2.7M plus 5.4N. Z equal 2.7M plus 5.4N. Okay. So, ni contoh dalam kutek. Okay, now 3.12. Changing the subject of formula. Okay, change the subject of formula of an algebraic equation. Okay. So, yang tadi, kita belajar tadi Z. Z adalah subjek formula. Kenapa? Selling price. Kan? So, sekarang, kalau kita tengok situasi yang kedua ni, subjek formula can be a variable for the algebraic formula and the variable can be the subject of an algebraic formula. Okay. So, di sini cerita dia pasal segitiga. Perimeter. P. So, P ni adalah subjek formula sebab disebut perimeter. Perimeter kan A plus B plus B. Okay? So, macam mana kita nak tulis? P ni sebagai subjek formula. Apa dia? Perimeter dia? A plus B plus B. Ataupun P equal A plus 2B. Okay, satu lagi. Tip, subjek formula, koefisien dia hanya satu. Mana subjek tadi? P. Dia tak boleh ada 2P ke, 3P ke, tak boleh. Dia hanya ada 1P. Dia mesti 1P. So, 1 tak perlu tulis. Okay. Selain daripada tu, subjek formula boleh ditukar.
tak semestinya P sebagai subjek. A boleh jadi subjek, B pun boleh jadi subjek. Okey, kita tengok. P equal A plus 2B. Katalah A sebagai subjek. So, kita tukar semua. A, B equal P. Tukar belakang. Okey, oleh sebab nak A sebagai subjek, minus 2B. Okey. Positif, negatif. Okey, contoh kita nak B sebagai subjek formula. So, P equal A plus 2B. Okey, kita tukar semua. A plus 2B equal P. 2B equal, macam mana nak hapuskan A? A. Okey, macam mana nak hapuskan 2? Divide 2. So, B equal, hapuskan B. Hapuskan 2. B minus A over 2. So, B as the subject formula. So, here, P, A dan juga B ni kita sebut subject of formula. Faham ya? Okay, example 2. State M as the subject of formula. Okay. Q equal M plus P. Sekarang kita nak M sebagai subject formula. Kita tukar. M plus P equal Q. M equal Q minus P. M as subject formula. Okay, B. Okay, dibagi B equal to S minus M. Sebab nak M sebagai subject formula, kita tukar semua. 2S M equal B. If M equal B. Nak buat apa dengan 2S? Sini tambah, sini tolak. 2S. Okey. Macam mana nak hapuskan negatif? Divide negatif 1. So, kedua-dua ni ada dua sebutan kan? Divide negatif 1. Negatif habis. So, M. B over negatif 1, negatif B. Negatif 2, negatif 1, positif 2S. Okey. Tak elok negatif kat depan. So, dia mesti positif kat depan. 2S minus B. Okey, C. A equal C. A equal F over 2M. Okey, kita nak 2M. 2M ni berada di bawah. So, tak perlu buat macam A dengan B. Kita tukar. Kita just buat darab silang. Kan? A over 1. So, buat darab silang. Okay? Cross multiple. That mean A multiple M equal 5 multiply 1, 5. Okay. A tadi sebenarnya kita tukar tempat je dengan 2 ni. 2M. So, A pergi sana. Divide lah. Nak hapuskan A, kena divide A di sini. So, 2M. Macam mana nak hapuskan dia? Sama dengan A tadi. Divide. Yang ni pun over. Letak 2 kat depan dia. 2. 5 over 2A. Okay, D. dt equal M minus N over negative 3. Okay, bila melibatkan fraction, kita libatkan cross multiple. Okay, buat darab silang. Okay, T. T tak ada fraction. Yang ni ada fraction. Buat T over 1. So, awak buatlah darab silang. T multiply negative 3. Negative 3. T. Okay, 1 multiply M minus N. M minus N. Okay, di sini awak boleh nak buat cara A dengan B. Kita tukar semua. M N equal negative 3T. M equal negative 3T plus N. Okay. Itu contoh dia ya. Okay, so di sini nak menunjukkan kalau kita sebut M in terms of P and Q. Okay. M tu subjek. So, M dalam sebutan P dan Q. M in terms of B and S. Kenapa? Sebab M tu kan subjek formula. Dia dalam sebutan S dan B. M in terms of A. Okay. So, yang ni M in terms of N and 3.
free. Okay.